Jadi sebenarnya filem review yang kita biasa tengok dengan akademik filem review ada beza ke? Jadi filem review yang kita biasa tengok kat YouTube semua ni salah ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke filem review versus filem review. Apa benda pula filem review versus filem review ni? Tak apa, kita akan cuba melayari topik ini pelan-pelan. Filem review, saya rasa benda ni dah tak asing dah dengan kita. Lagi-lagi pula zaman sekarang kat YouTube ada ramai orang buat filem review, dan dekat online pun ada ramai yang dah pun menulis filem review, baik daripada negara Malaysia sendiri serta filem-filem reviewer daripada luar negara. Pengisian yang biasa filem reviewer ni buat akan bersembang pasal plot cerita tu terus daripada mula sampai habis, dan kadang-kadang mereka akan letak jangan tengok benda ni sebab benda ni spoiler. Kemudian kebiasaannya mereka juga akan banyak membincangkan pasal sinematografi, macam cantik tak cantik sinematografi dia, tapi tak ramai yang akan membincangkan apa maksud tersirat di sebalik shot tu, kenapa watak tu macam tu, kenapa blocking macam tu. Tak ramai yang buat macam tu. Tak dilupakan juga, selain daripada tu, filem reviewer juga biasanya akan membincangkan pasal lakonan-lakonan, macam lakonan pelakon ni okey tak okey ke, benda-benda macam tu yang biasanya dibincangkan. Tapi jika nak dikatakan itu adalah akademik filem review ataupun standard akademik, bukan, itu bukan standard filem review yang sebenar. Untuk tulis filem review ni dia ada format dengan cara-cara dia tersendiri. Tapi biar saya ceritakan apa benda sebenarnya filem review yang mengikut cara akademik ni. Filem review yang sebenarnya dia adalah salah satu cara penulisan akademik atau kewartawanan, dan biasanya dalam review tu dia terdiri daripada analisis serta kritik secara terperinci dalam satu-satu hal yang difokuskan. Contohnya filem review akademik ni biasanya mereka akan menyentuh dalam bab-bab mise-en-scène, bajet untuk filem tu, cara pengarahan, penulisan skrip, simbol-simbol yang ada dalam filem, dan pelbagai lagi benda lagi lah sebenarnya. Sebab filem ni luas, sangat luas. Mudah bilang, filem review ni yang cara macam ni, dia lebih analytical dan mempunyai motif atau mesej yang tertentu yang ingin disampaikan kepada pembaca atau penonton, kalau orang tu nak buat video lah, macam tu. Jadi apa bezanya filem review yang kita dah biasa tengok dan yang dah kita biasa consume dengan filem review cara akademik? Secara amnya, filem review akademik ni dia berstruktur yang lebih kemas, lebih sharp, lebih detail juga, tapi dia compact. Dia dah macam tu macam ni tapi dia compact. Dia pelik kan? Tapi itulah hakikatnya filem review yang sebenar. Namun ada juga filem review yang panjang, misalnya tesis ataupun penelitian secara terperinci pada budaya, masa, isu politik, simbol, babak-babak penting, gerakan kamera yang ada maksud sebaliknya, dan ya, pelbagai lagi. Bila saya dah sampai sini kan, adakah saya nak menyatakan bahawa filem review dengan yang filem review akademik ni, adakah filem review yang biasa ni salah? Oh tak boleh tengok ni salah ni. No. Bagi saya, dua-dua review ni sebenarnya boleh je diambil oleh penggiat filem serta penonton filem yang orang awam. Kenapa? Bagi saya, kalau kita perhatikan betul-betul kan, filem review yang biasa ni, biasanya penulis ataupun orang yang akan menyatakan ni, dia akan lebih cenderung untuk komen serta kritik filem tu, di mana penggiat filem boleh ambil. Kenapa saya kata boleh ambil? Sebab sekiranya kritikan itu adalah kritikan yang baik dan kritikan yang membina, ia baik untuk kita ambil. Sebab kita boleh improve di mana kita kurang. Jadi macam mana pula kalau orang tu kritik macam benda ni benda ni sukar sikit untuk saya ceritakan. Saya tak bermaksud dengan bila orang marah kita kena marah dia balik, selagi benda tu tak macam merosakkan atau tak menyusahkan kita tu, itu lain cerita lah. Tapi bila orang mengkritik yang macam tu pada kita, setelah saya buat pemerhatian dan juga pernah bekerja dengan beberapa individu serta company, apa yang saya perhatikan adalah mereka akan memberi perhatian yang lebih untuk memperbaiki diri mereka bila ditegur sedemikian rupa macam tu lah. Bila kena tegur, diorang lebih fokus untuk improve daripada nak balas balik. Jadi saya rasa benda ni adalah salah satu langkah yang baik lah untuk kita contohi, sebab itu akan melambangkan profesionalism kita dalam kerja. Dan dengan cara begini juga kita dapat tahu di mana kurang kita, jadi kita boleh tambah mana yang kita kurang. Macam tu lah, more or less. Dan ringkasnya dekat sini, kritik yang baik ni kita ambil dan kita boleh kekalkan momentum yang dah baik ni, manakala kritik yang macam kadang-kadang macam sengaja nak menjatuhkan kita ni apa semua, macam nak jatuhkan semangat lah kan, kiranya kita abaikan daripada nak jawab face to face, tapi kita jawab dengan improvement kerja kita pada masa akan datang. Kita jawab balik dengan improvement yang kita akan buat. Bunyi dia memang nampak macam ada bias pada mana-mana pihak. Sebenarnya macam saya katakan tadi, setelah saya tengok
tengok beberapa individu bekerja dalam hal ni serta mana-mana beberapa company, seperti apa yang saya katakan tadi, mereka lebih cenderung untuk macam diamkan je, tapi diorang memang confirm akan improvekan hasil kerja mereka selepas ni, supaya orang yang komen tu berpuas hati sebab kita ambil apa yang dinasihatkan. Tapi kadang-kadang nasihat tu macam dahsyat sangat, tapi maklumlah nak buat macam mana. However, tiba-tiba cakap orang putih. Sejujurnya setelah saya menelaah kan beberapa artikel, blog, review-review di YouTube, majalah yang ada bagi orang kata review filem yang biasa lah bukan akademik, sebenarnya saya kagum dengan penulisan mereka ni tau. Kerana kebanyakan komen ataupun kritikan mereka ni sebenarnya makin lama makin orang kata berpengetahuan. Maksudnya bukan macam dulu di mana orang akan komen cerita ni tak best, cerita ni tak elok, cerita orang putih lagi best daripada cerita Melayu. Tak semua, tapi dah makin ramai dalam kalangan rakyat Malaysia di mana mereka akan komen yang membina banyaknya. Mereka akan katakan, contohnya macam mereka akan komplain tapi mereka akan beri juga solution di mana tahap yang mereka tahulah, mana yang mereka tahu dia orang akan bagi tahu. Dan sebenarnya benda ni adalah benda yang patut kita sebagai penggiat filem sambut dengan baik, sebab ini menandakan bahawa penonton filem di Malaysia makin lama sudah orang kata berkembang. Kita dah tak terperangkap dalam kategori wayang biasa. Maksudnya kita dah bersedia untuk improve kita punya produk untuk tarik minat orang-orang kita. Maksudnya penonton kita pun dah berkelas dunia. Sekarang ni tinggal kita je untuk improve lagi diri kita untuk bersaing dengan lebih hebat. Sebab sejujurnya dalam tempoh beberapa tahun, lagi-lagi waktu saya mula belajar fileman, saya ada perasan sebenarnya filem Malaysia, muzik video, iklan dan sebagainya daripada Malaysia, dia dah bukan merangkak dah tau. Kita dah berlari-lari anak untuk menghasilkan filem yang baik. Dan saya tak hairan kalau 20 ke 30 tahun lagi kita akan dapat bersaing dengan filem-filem negara luar. Tapi boleh jadi 5 tahun, 3 tahun, saya tak pasti benda ni. Tapi saya nampak yang kita sekarang ni sedang bergerak ke arah kemajuan dalam industri filem. Bukan filem lah semata-mata. Macam saya katakan tadi, music video, iklan. Sedangkan video YouTube daripada kalangan rakyat Malaysia pun dah mengalahkan orang putih. Orang kata kita dah macam boleh bersaing dah. Jauh pula kita melalut kan. Okey, kita kembali balik pasal filem review ni. Tapi betul lah bila kita perhatikan, kadang-kadang kita sebagai orang yang dikritik, kita memang akan terasa, saya tak nafi, sebab maklumlah kita yang penat melaksanakan kerja tu. Tetapi daripada pemerhatian saya, kebanyakan daripada kita sebenarnya berselisih faham je tau, dan tak bersependapat. Dan akhirnya benda ni tak diselesaikan dengan baik, tapi diteruskan dengan orang kata bertelagah. Sedangkan jika kita bawa bincang benda ni, sebenarnya kita boleh improve masing-masing. Dua-dua akan dapat untung jika kita berbincang seeloknya. Sebabnya semua orang mesti ada pendapat mereka masing-masing. Ya, saya faham. Kita manusia dan kita bebas untuk berpendapat. Saya sendiri pun pernah buat kesalahan ni. Tapi bila kita perhatikan balik, boleh je kita masing-masing punya pendapat sendiri, tak bersependapat. Tetapi kita mestilah bijak dan berhemah kita mengkritik dan dikritik. Macam tu lah boleh. Maksudnya kita jadi lebih matang dalam hal-hal ni. Baiklah, suka untuk saya ingatkan untuk kita semua dalam hal ni, andai kita dikritik, maksudnya kita mempunyai ruang lagi untuk berkembang. Maksudnya kita tak stuck, tak ada lagi peluang untuk membesar dengan lebih baik. Lain macam pula bunyi ni kan. Tak apa. Tapi yang baik mesti ada buruknya. Filem review yang biasa-biasa ni kadang-kala ada juga yang sengaja untuk merendah-rendahkan satu filem atau industri. Bahkan ada yang akan terus kata, filem ni tak payah tengok lah, buat apa tengok filem ni. Okey, problemnya dekat sini, bila dah berlakunya situasi ni, perkara ni akan mewujudkan satu stigma dalam masyarakat. Kesannya daripada sini akan berlaku satu norma baharu yang sengaja diwujudkan dalam kalangan kita, masyarakat, sehingga memberi kesan kepada produksi-produksi Malaysia ataupun penggiat-penggiat filem di Malaysia yang boleh mengakibatkan penggiat filem serta penonton sendiri rugi. Sebab bila dah berlaku situasi macam ni, dia akan menyebabkan filem-filem Malaysia yang dah memang berkualiti tinggi ni digelapkan. Maksudnya orang tak dapat nak appreciate filem yang kita dah ada. Kiranya hanya kerana satu filem atau 2-3 filem yang kita tengok tak best daripada Malaysia, kita memukul sama rata. Tak payah tengok, filem Malaysia tak best. Jadi masalahnya kat sini, apabila filem Malaysia sendiri dianaktirikan oleh kita, maka untuk filem kita berkembang
berkembang dengan lebih baik ke pesada dunia akan jadi perlahan proses dia. Kesimpulannya di sini, untuk filem kita berkembang dengan lebih baik, sebenarnya tanggungjawab tu tak jatuh 100% pada penggiat filem sahaja semata-mata, tetapi juga jatuh kepada penonton. Lagi-lagi penonton yang buat filem review. Untuk memajukan kualiti filem Malaysia ni, sebenarnya penggiat filem dengan penonton filem perlu berjalan seiring bersama. Macam mana pula tu? Dah seiring bersama pula kan? Macam ni, penonton filem di Malaysia boleh cuba belajar dan wujud pemahaman asas pasal teori dan penghargaan terhadap satu-satu filem, supaya kita sebagai penonton dan penggiat filem juga lebih bersedia dengan pembaharuan dalam filem yang bakal diwujudkan. Kemudian untuk memperkukuhkan lagi pengetahuan filem dekat dalam kalangan penonton ni, kita sebagai penggiat filem juga bertanggungjawab untuk menghasilkan karya-karya yang mampu membuatkan penonton rasa appreciate terhadap filem dan dapat berfikir secara kritis bila menonton filem. Maksudnya bila kita tengok filem ni, kita tak tengok sambil lewa, kita berfikir. Uish, dahsyat betul Adha episod ni kan, bukan main serius. Biasanya dia borak yang ringannya Adha ni kan. Tapi apa-apa pun lagi, sebenarnya kita tak borak pun lagi tau pasal academic film review secara spesifik. Alright, jangan risau, kita akan sambung. Jadi apa benda pula film review yang sebenar, ataupun saya katakan tadi macam academic film review ni? Apa bezanya film review yang biasa yang kita dah tengok dengan academic film review? Academic film review ni, seperti yang saya telah jelaskan dekat awal video, penulisannya atau video yang filem review macam ni, dia lebih cenderung untuk analisis secara terperinci dan tidak membincangkan pasal satu-satu perkara hanya pada dasarnya sahaja. Dia tak macam dasar je. Dia boleh kata macam dalam persoalan tu ada persoalan. Macam itulah cara penulisan. Contohnya dalam filem arahan Jack Stati yang berjudul Playtime, daripada awal filem sehinggalah ke penghujung, filem tu menggunakan shot-shot yang besar ditemani dengan deep focus sahaja. Deep focus je, dia tak ada shallow focus. And of course, maksudnya filem ni tak ada pun guna close up. Dah kenapa pula kan? Maksudnya reaction shot apa semua tak dapat lah kan? Benda-benda macam ni lah yang kita akan bincangkan dalam filem review akademik. Kita akan nyatakan kenapa shot dalam filem ni tak ada pun guna medium close up. Macam mana kita nak tahu kat gerapan karakter tu, reaction muka dia apa semua? Nampak? Benda ni akan menimbulkan persoalan. Seperti apa yang saya katakan tadi, filem review ni dia tak borak pasal dasar dia saja. Dan sebenarnya filem review ni motif dia adalah untuk mengeluarkan isi-isi tersirat yang ada dalam filem dan akan dijadikan sebagai satu bahan bacaan ataupun video review, tapi yang akademik, untuk orang ramai fahami maksud tersirat yang ingin disampaikan oleh director kepada penonton. Contoh mudah dan ringan untuk kita fahami apa maksud filem yang ada maksud di sebaliknya. Kita akan borak pasal filem satire. Filem satire ni senang cerita lah kan. Dia satu filem ni dia ada dua makna. Mana yang faham lah, mana yang tak. YTJT. Jadi untuk orang faham mesej yang tak difahami tu, diorang kena buat kajian. Pasal pula lagu tu, filem review ni sepatutnya borak pasal plot daripada mula sampai habis. Itulah baru namanya filem review. Okay, filem review ni bukanlah satu medium yang akan menggantikan filem tu terus. Maksudnya kalau tak tengok filem tu pun tahu dah apa yang akan berlaku dalam cerita tu. Motif filem review yang kita buat ni sebenarnya bukanlah menjadikan kita sebagai penglipo lara dan bercerita balik kat seorang. Pada pemula cerita Ultraman terbang. Dia bukanlah macam tu. Tetapi tak dinafikan bahawa filem review yang sebenar ni juga akan bincangkan babak ataupun babak-babak yang penting dalam satu-satu filem, dan kesan daripadanya akan membuatkan orang-orang yang consume maklumat yang dah dibuat tu untuk tengok filem tu juga, untuk hargai apa yang diperkata, apa yang dipertuliskan dalam review tu lah. Alright, okay, ini contoh filem review yang saya pernah buat. Apa yang saya tulis ni sebenarnya benda ni biasa je tau. Topik saya ni biasa-biasa je jika nak dibandingkan dengan profesor-profesor, doktor-doktor falsafah, cendekiawan perfilman serta filem reviewer yang profesional tau. Saya nak tulis macam diorang tak mampu lah. Saya sendiri ni pun student lagi. Pelik kan? Apa hal pula saya bincangkan hal-hal macam tu dalam filem review? Tak sangka pula kan, belajar filem ni pun dah kena bincang pasal ni. Untuk pengetahuan anda, filem yang
hendak dianalisis mesti ditonton berkali-kali. Sebab kalau kita tengok sekali je, biasanya kita tengok main story. Kali kedua kita akan mula pandang side-side story dalam karakter-karakter tu lah. Dan bila kali ketiga, kali keempat kita akan nampak lah ada warna inilah, ada objek ni lah. Jadi kita akan mula nampak benda-benda lain juga yang ada dalam filem. Lagi banyak kita tengok, lagi banyak benda yang kita boleh kupas. Sebab itulah akademik filem review atau filem review macam ni dia susah nak disiapkan. Lagi-lagi kebiasaannya penulisan yang macam ni mestilah disandarkan dengan bukti-bukti yang ada dalam buku-buku, artikel, thesis, apa-apa lah. Dia mesti ada sandaran. Dia tak boleh dia tak boleh. Sebab apa yang kita katakan dekat dalam filem review tu, dia tak kukuh, dia tak kuat selagi tak disokong oleh bukti-bukti yang lain. Jadi kenapa pula kan? Okey, filem review ni kenapa kena sandarkan pada pendapat-pendapat yang lain? Filem review bila disandarkan dengan benda-benda ni, secara tidak langsung penulis review akan menghasilkan satu tulisan ataupun satu video yang baik dan bermutu tinggi dan boleh dirujuk oleh orang ramai. Habis juga video ni. Tapi itulah, saya tak dapat kupas semua. Sebab kalau saya nak kupas, saya boleh buat podcast terus dah. Berpino-pino mata saya sendiri nak selesaikan. Sekarang ni dah pukul 1.50 pagi dan saya dah record 45 minit. Tapi tak apa, take it slow. Kita fahami benda ni perlahan-lahan. Saya harap sangat that one day kita akan dapat achieve apa yang kita nak selama ni untuk mencapai kualiti yang tinggi lah, grade dunia. Tapi apa-apa pun, minta maaf jika saya terkasar bahasa ataupun mengguriskan hati mana-mana pihak. Serta jika saya ada tersilap maklumat ke apa semua, boleh tolong komen di bawah, boleh jelaskan. Serta kalau ada pendapat apa semua, kita boleh buat kat bawah tu jika anda mahu. Why not? Sebab saya sendiri pun nak study lagi pasal benda ni. Dan saya harap topik yang saya bawa kali ni, topik dia heavy sikit kan, mampu untuk menanam minat serta memperkenalkan pada rakyat Malaysia apa itu filem sebenarnya. Dan saya harap sangat yang apresiasi dan perhargaan terhadap filem ni akan dapat lahir lah pada diri kita semua. As always my friends, filem Student Forever.